Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Munyatul Musalli yang dikarang dan disusung oleh Al-Alim Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 6. Katanya kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sembahyang. Yang mana Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut bahawasanya syarat sembahyang itu ada 9 perkara. Pertama, ketahui. Maksud ketahui ni tahulah. Bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zan, dengan kuat sangkaan. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya, yang tiada zan. Tiada zan ni tiada kuat sangkaan masuk waktunya. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Okey, ini kita bincang dah sebelum ni. Yang kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Hanya dia orang yang jauh daripada Kaabah, dia perlu kena ijtihad. Okey, kita tengok. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, khunsa dan perempuan yang merdeka yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya, dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya, dan jikalau dengan loma lumpur sekalipun. Baik, antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena menutup aurat. Mesti kena menutup aurat. Aurat orang lelaki dalam sembahyang ia berbeza dengan aurat perempuan dalam sembahyang. Aurat lelaki adalah di antara pusat dengan lutut. Manakala aurat perempuan yang merdeka. Sebab di sana ada perempuan hamba. Tu kita dah bincang lah sebab tak ada lah ni perempuan hamba. Adapun perempuan merdeka dalam sembahyang, aurat dia adalah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangannya. Baik, yang wajib ditutup adalah bahagian atas dan bahagian keliling. Adapun jika nampak aurat daripada bahagian bawah, sebagaimana yang pernah kita bincang pada bulan lepas, iaitu orang yang sembahyang tu dia nampak, dia pakai pekat, lepas tu nampak lutut melalui bawah ketika dia sujud, maka hukum dia tidak menjadi masalah. Dia tidak membatalkan sembahyangnya. Itu kita bincang dah pada minggu lepas. Kita akan bawa sekali lagi. Jadi yang wajib kena tutup aurat ni adalah daripada pihak atas dan pihak tepi. Manakala daripada pihak bawah, tu tak wajib tutup. Sebab itulah kalau orang pakai kain plekat,
masa dia sujud, nampak kat bawah, nampak kat lutut, maka tak ada masalah. Ada pun ada orang kebal. Jadi kalau orang pakai kain pekak, mesti kena pakai luar, dalam. Maka kita ke bawah ni, sebelum ni kita jelas dah betul. Ada orang kata kalau orang pakai kain pekak, wajib dia kena pakai luar, takut nampak lutut masa kita sujud. Maka jawapannya tak betul. Dan kita pernah cerita pada bulan lepas, bahawasanya cara mudahnya adalah kita buat contoh orang pergi umrah ataupun orang buat haji. Ketika mana dia pakai dua helai kain, luar tak boleh pakai. Jadi kalau mewajibkan kena pakai seluar, maka macam mana orang-orang tersebut nak sembahyang? Itu kita bincang panjang lebar dah pada bulan lepas. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Dia kena tahu kaifiat sembahyang. Cara nak sembahyang dia kena tahu. Jadi kalau kita nak sembahyang tapi kita tidak tahu cara nak sembahyang, maka tidak sah sembahyang kita. Mesti kena tahu bagaimanakah cara nak sembahyang. Dan nak tahu ni mana? Kena belajar. Nak tahu kena belajar. Ada orang kita, ni ada setengah orang kita lah. Kalau belajar bab sembahyang tu, dia apa nak belajar mana? Kalau belajar bab sembahyang. Sedangkan belajar bab sembahyang ni adalah cukup mulia. Sebab dia cukup mulia kerana mulianya suatu ilmu adalah melihat kepada mulianya benda yang kita belajar dalam ilmu tersebut. Sembahyang ni adalah rukun Islam yang kedua setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah. Mempelajari bab sembahyang ni adalah kita mempelajari suatu ibadat yang cukup mulia. Jadi jangan anggap belajar sembahyang je, jangan anggap begitu. Bahkan kita kena tahu bahawasanya hak yang kita belajar bab sembahyang ni adalah kita nak belajar bagaimanakah kita nak memperbetulkan hubungan kita dalam beribadat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena tahu cara sembahyang. Jadi dia kena belajar. Kita alhamdulillah lah, negeri kita ni negeri Terengganu Darul Imam, negeri hak yang penuh dengan keberkatan. Sebab kita tengok start daripada dulu lagi ramai alim ulama di negeri Terengganu. Jadi alim ulama di negeri Terengganu memang ramailah. Antara negeri hak yang di negara kita, hak yang cukup kuat berpegang kepada agama, antaranya adalah negeri Terengganu. Jadi orang duk mengajar semua siang malam berkait dengan perkara ini, berkait dengan kaifiat sembahyang. Cuma lagi ada perkara-perkara yang dalang lah, ataupun hak yang terperinci dalam hal yang berkait dengan sembahyang. Mungkin bab-bab ni hanya diketahui oleh orang hak yang betul-betul mendalami. Sebagai contoh, perkara hak yang berkait dengan muafiq masbuk, sebagai contoh, ataupun syarat-syarat yang berkait dengan makmum dan imam, itu sebagai contoh lah. Kalau bab sembahyang, itu hanya diketahui oleh orang hak yang betul-betul mendalami ilmu yang berkait dengan sembahyang. Contoh seperti bahawa diketahui akan fardunya. Dia kena tahulah mana fardu sembahyang. Dalam sembahyang ada fardu, ada rukun. Ada fardu, ada sunat, ada rukun, ada sunat. Okay, dia kena tahu. Dan dibezakan dia daripada sunatnya. Dia kena dapat bezakan hak mana fardu, hak mana sunat. Cuma kata dia, bahkan jika ia i'tiqadkan sekalian itu fardu atau setengahnya sunat dan tiada dibezakan, padahal orang awam, dan tiada diqasakkan sunat yang tertentu itu sebagai fardu, sahlah sembahyangnya. Baik. Apa hak yang ingin disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala adalah kita kena tahu cara kaifiat sembahyang. Kita kena tahu cara sembahyang, perbuatan sembahyang. Bagaimanakah kita tahu cara? Kata ulama, ni kelonggaran sikit. Untuk orang awam, kalau dia tahu dalam sembahyang tu ada fardu dan ada sunat. Satu. Dia tidak dapat membezakan mana hak yang, sekali lagi ya. Kalau orang tu orang awam, tapi dia beriktikad, dia berpegang bahawasanya dalam sembahyang tu semua fardu belaka. Ataupun sebahagian daripada
perbuatan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Ni orang awam dah. Tapi dia tidak qasak sunat yang tertentu tiada diqasakkan sunat yang difardunya. Itu bagus betul. Tiada diqasakkan sunat yang difardunya. Maksudnya dia tidak qasak, dia tidak beriktiqad rukun tertentu dalam sembahyang sebagai sunat. Ketika itu sahlah sembahyangnya. Baik, kita ulang sekali lagi ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, kita ulang sekali lagi untuk kita faham apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Okey, dalam sembahyang, perbuatan start daripada takbiratul ihram dengan sahih sehingga salam, ada perbuatan yang wajib dan ada perbuatan yang sunat. Baik. Orang yang sembahyang, antara syarat sah dia mesti dia kena tahu kaifiat sembahyang. Okey, bagaimana kau tahu kaifiat sembahyang? Dia kena dapat beza. Manakah hak yang diwajibkan, manakah hak yang disunatkan. Mesti dia kena dapat bezakan. Okey, takbiratul ihram dia kena tahu. Itu wajib. Doa iftitah sunat. Fatihah wajib. Surah sunat. Rakaat wajib. Tasbih dalam rakaat sunat. Okey, dia kena tahu begitu. Tapi bagi orang-orang tertentu, sebagai contoh orang awam. Disebut di sini orang awam. Orang ramai lah. Orang awam, orang ramai, jangan orang alim. Orang awam dimaafkan untuk orang awam dalam bab ni. Dengan maksud, andai kata orang awam beriktiqad dalam sembahyang ada perkara sunat dan ada perkara wajib. Tapi dia tidak dapat membezakan hak mana sunat, hak mana wajib. Cuma dia tidak i'tiqad perkara yang wajib yang tertentu seperti rakaat sebagai contoh, sebagai benda sunat, dia tidak i'tiqad begitu, maka sudah memadai dia bagi orang awam. Bahkan kalau dia i'tiqad dalam sembahyang semuanya wajib dah ke, maka memadai untuk orang awam. Jangan orang pandai lah. Orang pandai lain pula. Ini untuk orang awam sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu maksud perkataan pengarang kita. Dikatakan dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Seperti bahawa diketahui akan fardunya, akan rukunnya sembahyang. Dia tahu mana rukun sembahyang. Dan dapat dibezakan dia, kan fardunya daripada sunatnya. Hak mana fardu, hak mana sunat, dia tahu. Bahkan, jika ia i'tiqad, dia pegang. Sekalian itu fardu. Dia pegang semua fardu. Okey, satu masalah. Atau, setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Dia pegang ada sebahagian dalam perbuatan sembahyang wajib, ada sebahagian daripada perbuatan sembahyang sunat. Dan tidak dibezakan. Dia tak tahu mana sunat, mana fardu. Padahal dia adalah orang awam. Tapi dan tiada dia qasakkan sunat yang difardunya. Benda yang difardu dia tidak qasak sunat. Maksudnya tidak qasak sunat, dia tidak i'tiqad sunat. Sahlah sembahyangnya. Baik. Tu kita kena faham molek tu kita kena faham molek. Jadi kalau orang tanya kita, saya ni sembahyang lama dah. Dan saya tahulah dalam sembahyang tu ada hak rukun, ada hak sunat. Ada hak rukun, ada hak sunat. Tapi saya tak tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Sah tak sembahyang saya? Kita jawab mana? Awak orang awam. Baik. Ada tak dalam benda-benda perbuatan tertentu dalam sembahyang awak i'tiqad sunat? Dia kata tak ada. Okey, jawapannya sah. Tapi kalau dia kata ada, saya i'tiqad sunat, benda. Dia tanya dia. Saya i'tiqad sunat, pegang hak yang sunatnya tahiyat akhir. Oh, kalau gitu tak sah. Sebab awak telah beriktiqad satu fardu sebagai sunat, maka tak sah sembahyang awak kerana awak tak tahu kaifiat sembahyang. Kerana syarat, antara syarat sah sembahyang, awak mesti kena tahu kaifiat dan cara sembahyang. Bagaimana awak nak sembahyang kalau awak tak tahu kaifiat sembahyang? Itu maksud dia. Seterusnya kata dia. Kelima. Ni syarat sah sembahyang yang kelima. Suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita di sana ada hadas besar. Di sana ada hadas kecil. Orang yang berhadas besar, maka sebelum daripada sembahyang,
pastikan diri dia suci daripada hadas besar. Orang yang berhadas kecil, sebelum daripada dia sembahyang, pastikan diri dia suci daripada hadas kecil. Hadas besar dia, hadas kecil dia. Hadas besar, hadas kecil ni adalah dua istilah yang diletakkan oleh ulama. Hadas besar kita nak kenal mudah je. Setiap perkara yang mewajibkan mandi tu hadas besar. Setiap perkara yang mewajibkan wuduk tu hadas kecil. Dan benda pula yang mewajibkan wuduk. Yang mewajibkan wuduk yang pertamanya keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Sama ada qubul ataupun dubur. Sama ada yang keluar satu tu benda ataupun angin. Ketuk, ia membatalkan wuduk. Dia adalah hadas kecil. Kerana ia mewajibkan wuduk. Sama juga tubik tahi, tubik air kecing. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan hak yang keluar tu kira hak ghalib. Bukan hak yang jarang-jarang keluar pun, hak yang dok biasa keluar pun. Jarang seorang keluar pun tetap batal wuduk. Ada di Indonesia, hamba tengok dalam video dah. Tak tahulah orang Teluk Pasu pun dah tengok tak. Orang lelaki tu tubik telur kat punggung dia. Biasa tengok. Tak biasa tengok. Tak ada seorang hak biasa tengok. Hamba seorang je tengok. Tubik telur kat punggung dia. Tak ada seorang biasa tengok Oh. Balik tu cuba tarik lah. Orang lelaki di Indonesia tubik telur kat punggung dia. Dah mana ada orang telur? Mana ada orang telur? Ni orang lelaki pula. Okey, tak apalah, tak kira lah. Benda tu memang jarang berlaku. Soalannya, adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan wuduk kerana telah keluar sesuatu daripada punggung dia. Walaupun benda yang keluar saat itu, benda yang jarang sekali berlaku. Tetap ia membatalkan wuduk. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung di latar. Tidur yang tidak tetap papan punggung di latar, ia membatalkan wuduk. Berbeza kalau tetap papan punggung di latar. Contoh kan, kita duduk, sebab kita duduk, kita tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur belakang tu, orang start kuliah, dia pun tubik kat pintu belakang, tidur kat belakang. Dia ada belaka dalam masyarakat kita. Tak apalah nak buat orang ni. Dia pandai dah kan. Jadi ada orang, teka orang kuliah tu, dia senyap-senyap pergi tubik pintu belakang, tidur kat belakang. Contoh, senyap tidur kat belakang. Tidur. Lepas bunyi orang bang ataupun orang kamak, masuk mula. Okey. Boleh tak dia nak sembahyang dengan wuduk yang dia ambil untuk sembahyang maghrib tadi? Tak boleh. Sebab tidur dia, tidur bertelentang, ia membatalkan wuduk. Tidur yang tidak membatalkan wuduk adalah tidur yang tetap papan punggung. Jadi pendek kata, antara perkara yang mewajibkan wuduk adalah tidur yang tidak tetap papan punggung. Kira ada mana pun. Baik, dua. Yang tiganya adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Ataupun menyentuh kawasan yang keluar najis. Dubur kawasan yang bulatan keluar najis. Itu dengan tapak tangan, ia membatalkan wuduk. Tiga. Yang keempatnya adalah bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang telah dewasa kedua-duanya tanpa berlapik, yang telah sampai ke yang tidak ada hubungan mahram di antara lelaki dan perempuan tersebut, maka batal wuduk. Okey, semua tu adalah perkara yang mewajibkan wuduk. Itu yang dinamakan sebagai hadas kecil. Untuk menghilangkan ataupun untuk menyucikan diri kita daripada hadas kecil, caranya adalah dengan kita berwuduk. Mesti kita kena berwuduk. Berwuduk itulah bersuci daripada hadas kecil. Dan warna pula nak berwuduk. Berwuduk, rukun dia ada 5 je. Yang pertama basuh muka. Yang keduanya basuh tangan. Yang ketiganya sapu kepala. Yang keempatnya basuh kaki. Yang kelimanya tertib. Niat selagi nang lah. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Okey, nang. Dipanggil rukun wuduk. Benda tu, kalau orang belajar, kita rasa basic je. Orang belajar. Biasa je. Tapi tahu tak, dalam masyarakat kita, masih lagi ada orang tak pandai ambil wuduk. Dalam masyarakat kita. Orang yang duk belajar, sebut rukun wuduk. Biasa je. Budak pasti tahu. Budak pasti tahu. Ni anak hamba Ni duk pasti duk pasti. Tahu cara ambil wuduk. Tapi nak tahu, dalam masyarakat kita masih lagi ada orang yang tak pandai ambil wuduk. Tak betul ambil wuduk. Memang sebut.
Nang rukun saat ni tu mudah je. Tapi basuh muka, benda makna basuh muka. Ada orang tak tahu dalam masyarakat kita. Ada orang tak tahu. Basuh muka. Ni ambil lama air di muka tanpa mengalirkan air di muka. Hak tu tak jadi. Hak tu bukan basuh. Dia basuh ni mesti mengalirkan air. Tu kena panjang lebar lah kena cerita. Baru ni ada seorang ustazah. Dia belajar dengan hamba juga. Ustazah, dia bawa orang pergi umrah. Lepas tu dia tengok, masa haji baru ni. Dia tengok, di Mekah tu, di Madinah tu ada orang Malaysia, orang puang Malaysia masa ambil wuduk saat ni tu, nyelama sikit air di muka, lepas tu dia spray di atas lengan baju duduk di tangan. Tahu dia ambil spray mana? Spray ni lengan baju, dah selok dengan baju spray gitu je dalam Masjid Nabawi. Dia selok gitu je. Ambil wuduk. Kawan ni tengok. Kawan ni tegur. Kawan ni tanya. Rupa-rupanya ada orang ajar gitu. Ada orang ajar gitu. Dia katakan payah kan duduk Masjid Nabawi, payah nak ambil air. Nak ambil air semayang. Dia kata payah. Duduk Masjid Nabawi payah untuk ambil air semayang. Lepas tu Rasulullah dulu, masa ajar sahabat duduk mana? Rasulullah duduk mana masa ajar sahabat suruh ambil air semayang? Duduk Masjid Nabawi. Lepas tu zaman Rasulullah, air duduk banyak macam zaman kita. Boleh dia kata payah. Dia kata ada orang ajar buat begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nengung kita. Ada orang ajar buat lagu tu. Dia kalau dia raya ada orang ajar buat lagu tu, lepas tu tak betul. Lepas tu menyadahi. Tengok tadi, nampak basic je. Rukun wudu ada, nang je, basic je. Rupanya ada lagi segelintir masyarakat kita. Hok pergi buat haji yo. Hok pergi buat haji dah. Molek-molek ada. Ambil wudu tak kena. Okey, kalau dia tu jahil, dia tu tak tahu, orang khabar, orang hak yang khabar tu orang hak yang dia percaya, dimaafkan untuk dia. Hak masalah orang khabar tu bermasalah sebenarnya. Mana ada ulama hak yang mengatakan boleh sapu muka gitu je ketika berwuduk, dan kalau pakai spray di atas lengan baju dua je, mana ada ulama hak yang kata lagu tu. Mungkin kalau ada pun boleh adalah sekiranya dia spray air saat itu sampai mengalir dan air kena di bawah anggota hak yang berada di bawah lengan tu. Tu tak ada masalah lah. Kita ambil air dalam kolah, kita pakai celup dengan lengan kita. Tu tak ada masalah kata. Okey ni? Spray daripada luar tak jadi. Spray daripada luar, spray banyak mana nak pergi? Air. Tu tengok. Kita nampak basic je. Rupanya, kalau kita kaji-kaji, kalau kita pergi kepada permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, masih lagi ada masyarakat kita hak yang tak pandai rupanya ambil wudu. Tak pandai. Hak jenis basuh hidung saja tak tahu hak mana muka, hak mana hidung. Orang kata basuh mukanya, basuh hidung je ni. Pegang dah. Tu tak kena belaka tu. Muka, warna muka. Muka ni start daripada tempat tumbuh rambut hingga kepada dagu, tulang gerahang, daripada anak telinga kanan, anak telinga kiri, dah sapu gini, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Tengok. Nampak benda basic je. Okey, baik. Jadi, lepas tu dalam ambil wuduk pula. Hak yang kata, saat ni kan antara syarat sah sembahyang adalah bersuci daripada hadas kecil. Kita cerita dah hadas kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wuduk. Kita cerita 4 perkara tadi. Baik, setiap perkara yang mewajibkan wuduk adalah hadas kecil. Cara untuk bersuci daripada hadas kecil dengan cara kita berwuduk. Mesti kita kena memenuhi, mesti kena cukup rukun-rukun wuduk. Mesti kena cukup rukun wuduk. Dan berwuduk nak kena guna dia pula. Dia wuduk bukan boleh guna ikut dam, dia ada alat dia. Alat yang boleh guna untuk berwuduk adalah air. Itu pun syarat air mutlak. Kalau air mutanajih tak boleh. Kalau air musta'mal tak boleh. Kalau air yang berubah dengan sesuatu benda yang suci, yang bercampur dengan air, yang perubahan dia cukup teruk, sehingga kalau nak panggil dah air mutlak, juga tak boleh. Tengok, bincang pula bab air. Jadi ulama membahagikan air kepada yang pertamanya air suci lagi menyucikan. Yang keduanya air suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiganya air mutanajis. Ni secara kasar beginilah ulama bahagikan. Jadi kalau air mutanajis tak boleh. Dan air mutanajis warna pula. Gini air mutanajis. Air mutanajis terbagi kepada 2.
Yang pertamanya air yang sedikit, yang tidak cukup 2 kolah, jatuh najis ke dalamnya. Sama ada mengubahkan sifat air ataupun tidak, najis tersebut menajiskan air kerana sikit. Tapi najis yang tidak dimaafkan, di sana ada najis yang dimaafkan. Ada bincang pula. Najis mana yang menajiskan air, najis mana yang tidak menajiskan air. Lepas tu yang keduanya, air banyak, cukup 2 kolah ke atas. Najis yang jatuh ke dalamnya mengubahkan sifat air, warna atau rasa atau bau, maka ketika tu air tersebut dihukumkan sebagai mutanajis. Ni kena bincang panjang lebar. Dan hak yang kita lepas tu mungkin akan timbul juga persoalan. Dan kalau sekiranya dalam kaki besar ustaz, sedar-sedar ada mayat mati. Sedar-sedar mayat mati. Dah sah dah orang kampung tu berwuduk. Okay, kita kata warna kena tengok. Berubah dah bau air tu, berubah dah rasa, berubah dah warna. Dan benda ni berlaku di Terengganu Berlaku di Terengganu. Tahu tak berlaku mana? Jumpa dalam kaki air orang mati. Tahu tak di mana? Tak tahu, tak biasa dengar. Kawasan Kuala Neru ke kawasan Kabadak, aku lupa dah. Ada perumahan angsa. Berita kita mengajar di satu surga di kawasan Allahu Rabbi, kawasan Kabadak tu. Ada satu surga situ. Lepas tu ada pokcik tu tanya. Kita ingat dia tanya contoh je. Lepas tu dia kata benda ni berlaku, dia kata. Di tempat kita, tapi tak tahu tahun berapa, tak ingat dah. Dia cerita. Taki air, lepas orang nak pergi cek tu, tengok ada orang dalam ni, tulang dah duduk dalam. Lepas tu tanya, dia orang guna air sekitar tu, tak rasa sikit. Tak rasa sikit, dia kata. Dah tak ada masalah sebab air banyak. Sebab tidak mengubahkan sifat dia, bukan air mutanajis, tak ada masalah lah. Baik. Jadi, kena bincang bab air pula. Seterusnya, kena sucikan juga daripada najis, daripada hadas besar. Hadas besar benda, setiap perkara yang mewajibkan mandi. Benda yang mewajibkan mandi, yang pertamanya keluar mani. Tak kira lah keluar mani dengan cara lagu mana sekalipun. Asal kata keluar mani. Dengan cara hak yang syar'i ataupun hak yang tidak syar'i. Maksudnya, dengan cara hak yang diizinkan oleh syarak ataupun dengan cara hak yang tidak diizinkan oleh syarak. Yang penting keluar mani. Ia mewajibkan mandi. Yang pertama. Yang keduanya bersetubuh. Walaupun tak keluar mani. Bersetubuh walaupun tak keluar mani, maka ia mewajibkan mandi. Tapi bersetubuh yang tidak yang mewajibkan mandi ni adalah walaupun tak keluar mani adalah apabila masuk hasyafah ke dalam farak. Apabila masuk kepala zakat dalam farak walaupun tak keluar mani wajib mandi. Lepas tu ada orang tanya pula. Ni ada orang tanya. Kalau bincang bab ni, dah kalau guna alat palsuan ni, dah keluar mani. Di zaman kita ni yang main gua ada belaka. Di zaman kita ni ada belaka. Orang tua-tua duduk dalam mikir benda ni ada di zaman kita. Zaman kita ada belaka. Ingat dia saat ni tu dak bini tak ada benda lah. Lah rupanya 2-3 ekor patung duduk rumah. Jangan main zaman kita lah ni. Nampak warak je. Rupanya ada patung rumah rupanya. Faham tak? Ada maksudnya tempat untuk memuaskan nafsu. Duduk di rumah. Sama juga. Kita ingat hak lelaki je ada. Hak perang pun ada juga. Macam-macam ragang di zaman kita lah ni. Dan lah ni, nak beli benda tu mudah sangat. Amu malah nak kabar lah. Cara takut ada orang ambil kesempatan. Kadang-kadang kita nak cerita contohnya, ada orang, ada. Jeng. Leni, zaman leni. Okey, kita nak cerita benda tu. Tapi benda tu, okey, apabila ada benda tu, maka ada hukum-hukum yang bersangkut paut dengannya yang perlu kita kena bincang. Dan tadi kan kata, antara perkara yang mewajibkan mandi adalah bersetubuh. Tu perkara yang mewajibkan mandi. Okey, soalannya. Dan kalau dia saat ni tu guna kemaluan palsu, tapi tak keluar mani. Tengah-tengah duk guna saat ni tu, ayah dia ketuk bilik. Duk jadi mula. Contoh. Dah wajib tak mandi. Hak yang ambil cerita ni bukan ngeka. Bukan nak cakap bak lucah ni. Benda ni soalan orang tanya kepada hamba. Antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba. Tak ada orang aju kita. Orang aju ke dia seorang. Dia sebab apa? Dia jawab soalan semua orang. Macam-macam soalan pelik lah. Siapa hamba? Macam-macam soalan pelik. Hamba pun baru mikir kau. Ni antara soalan terbaru ni.
Tak mikir je kok, oh ya sungguh Dan kalau misalnya guna patung tersebut, tapi tak ada keluar mandi, adakah wajib mandi? Okey, jawapannya, tak wajib mandi. Kerana patung tu, dia bukanlah khitan. Kata Rasulullah, apabila bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi. Tapi sekarang ni patung tu bukan khitan. Jadi tak wajib mandi. Melainkan kalau keluar mani. Keluar mani baru wajib mandi. Itu termasuk dalam perkara yang mewajibkan mandi. Okey, contoh benda lagi. Okey, tadi kita kata keluar mani. Yang keduanya, masuk hasyafah ke dalam farak. Walaupun tidak keluar mani. Yang ketiganya, suci daripada haid. Yang keempatnya, suci daripada nifas. Yang kelimanya adalah wiladah. Diri bersaling itu sendiri. Orang puang apabila beranak, maka wajib dia kena mandi. Tapi wajib mandi perempuan yang bersaling adalah setelah daripada bersaling tidak ada darah nifas. Kalau ada darah nifas, tak wajib mandi. Tu kena belajar pula tu. Sebab ada baru ni satu penulisan yang mana dia menyebut orang puang lepas daripada bersalin wajib kena mandi wiladah belaka. Walaupun keluar darah nifas. Jengnya, share tu tak tahu. Beribu orang share. Ustazah pun share. Ustaz pun share. Jeng rasa. Tak nak mikir. Benda yang asal lagu tu pun boleh pergi share. Sepatutnya benda tu salah sebenarnya. Kewajipan mandi wiladah bagi perempuan ketika tidak ada darah nifas yang keluar setelah daripada bersalin. Kalau keluar darah nifas, maka tak perlu mandi wiladah. Nak mandi biasa tu mandi ya. Ni bukan tidak ada mandi wiladah, mandi yang wajib. Tak wajib dia mandi. Baik. Jadi mesti kena suci belaka. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar macam kita cerita tadi, hadas kecil macam kita cerita tadi lah. Kena berwuduk, suci daripada hadas besar, kena mandi wajib. Alat yang digunakan untuk mandi wajib mesti dengan air. Air saat itu mesti dengan air mutlak. Air mutanaji tak boleh, air musta'mal tak boleh, air yang berubah dengan sesuatu yang suci yang bercampur dengan air yang tidak benda yang mengubahkan air dengan perubahan yang cukup teruk juga tidak dibolehkan. Baik. Seterusnya, maka jika kedatangan hadas di tengah semayangnya, batal semayang. Datang hadas, sama ada sengaja ataupun tidak. Tengah-tengah dia semayang, tiba-tiba sengaja dia ketuk, batal. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba terketuk, juga batal. Jangan pula kata, Kang, tak sengaja, tak batal. Tengah-tengah semayang, berok bunyi. Terus je semayang dia. Kawan hok duk tepi tu, suka. Pelik orang ni. Ketuk pun semayang kau. Lepas semayang, tanya dia apa awak terus semayang? Saya tak sengaja ketuk ni. Ingat tak sengaja ketuk saat ni tak batal semayang, macam tak sengaja makan nasi. Bulan puasa, tak batal puasa. Saya tak sedar saya puasa. Sebab tu, saya tak batal puasa. Hiwak macam gitu kali. Tu tak kena. Masalah ketuk ni, sama ada sengaja ke, tak sengaja ke, dia batal sembahyang. Cuma, dia ada hukum. Kalau tak sengaja, tak dosa. Kalau sengaja, mungkin sengaja dia ketuk, sedangkan sembahyang tu sembahyang wajib, maka dosa. Sebab apa? Sebab sembahyang wajib, haram kita membatalkan sembahyang tersebut tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syarak. Sengaja membatalkan sembahyang wajib, hukum dia adalah haram. Itu perlu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Batal. Tak kira lah kita imam ke, kita makmum ke, batal. Tak boleh dah kita meneruskan sembahyang. Kalau batal tak boleh terus sembahyang. Dalam keadaan kita batal tapi kita teruskan sembahyang, maka berdosa pula. Berdosa. Kita jadi tu imam sebagai contoh. Tiba-tiba batal sembahyang, kita tengah sembahyang, malu nak berhenti. Pakai terus sembahyang, orang tak tahu pun. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Tak boleh. Tak ada malu lah. Jangan awak malu-malu lah. Malu kepada manusia sebenarnya kecil lagi. Kita kena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mari ke, sudah dah. Ketuk, sudah dah. Awak warna, awak senyap dah. Tak payah, awak senyap. Tak payah cara malu kepada manusia. Kena malu kepada Allah. Apabila kita malu kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi kelebihan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat martabat kita. Tapi kalau sekiranya kita malu kepada manusia,
sehingga kang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu bukan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia benda lagi. Dan keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempat sembahyangnya. Dia najis dia ada dua. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Baik. Jadi orang yang nak sembahyang mesti kena suci tiga. Yang pertamanya pakaian dia. Yang keduanya tubuh badan dia. Yang ketiganya tempat sembahyang dia daripada najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, hak tu tak ada masalah. Dan benda najis yang dimaafkan. Contoh najis yang dimaafkan, sedikit darah sikit je. Okey, hak tu dimaafkan. Darah yang sedikit dimaafkan. Okey, itu sebagai contoh. Baik. Jadi, najis yang tidak dimaafkan pada tubuhnya, kainnya dan tempatnya. Dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya anjing. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena sebut bab ni. Lepas tu nanti kita akan cerita sikit pandangan mazhab lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada buat contoh lagu mana? Kalau sekiranya anjing tali saat itu, berhubung dengan anjing. Tiba-tiba kita tanggung tali tersebut dalam sembahyang. Maka batal sembahyang kita kerana kita telah menanggung sesuatu yang suci tapi bersambung dengan najis. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, kalau kita buka dalam kitab Arab, dia ada sebut ni. Kalau tali tu bersambung dengan perahu, ni kita nak cerita dulu. Kalau tali tu sambung dengan perahu yang kecil. Dalam perahu yang kecil saat itu ada najis. Dalam perahu yang kecil ada najis. Dan kita kalau kita tarik tali saat itu, perahu saat itu akan bergerak. Maka dia kata mana? Ia memberi mudarat juga pada sah sembahyang kita. Berbeza dengan perahu yang sah. Jadi kalau kita tarik tali saat itu, perahu tidak bergerak. Maka waktu tidak menjadi masalah. Okey, ini pandangan muhtamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun lagi kepada masalah yang berlaku di tempat kita. Sekarang ni kita tu imam, dia pakai wayar pekat. Disapu di sini. Ataupun dia pakai di sini. Jadi bermakna dia menanggung wayar tersebut. Nak cerita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, pandangan mazhab Imam Syafi'i, andai kata ada pada wayar tak cicok. Ada pada wayar tak cicok, maka batal sembahyang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sama ada wayar yang bergerak dengan gerak terima, atau wayar yang tidak bergerak dengan gerak terima. Tapi kalau atas benda dipanggil amplifier, mana tak? Amplifier. PA system. Betul tak? Amplifier. Tak? Baik. Benda di atas PA system. PA system tu. Kalau ada tarik cicok, lepas tu wayar disambung dengan dia, lepas tu tak ada masalah. Lepas tu tak ada masalah. Dalam kitab ini sebuah ni, kalau tali berhubung dengan perahu, kalau kita tarik tali tersebut akan bergerak perahu mari kita, maka tak boleh juga kalau najis ada atas perahu. Kalau kita tarik tak bergerak, maka tak ada masalah. Jadi kalau kita tarik tak bergerak, pada PA system tu, okey, itu tidak menjadi masalah. Tapi masalah ni keringanan. Masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi apabila berlaku khilaf di kalangan ulama, kita tak perlulah bermudah-mudah membatalkan sembahyang imam. Tapi kalau orang tanya kita kata sebaik-baiknya kalaulah nak pakai benda yang spekar letak di baju ke, letak di kepala ke, sebaiknya pastikan wayar saat itu tak ada najis. Baik-baiknya kalau ada najis, masih lagi ada pandangan ulama yang mengatakan sah sembahyang tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya anjing, benda yang najis lah.
Maka batal juga sembahyang dia. Dan tiada dimaaf jika berbetulan dengan dia pada ketika bangun dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Parut lagi ayat. Dan tiada dimaafkan. Bukan tiada dimaafkan. Dan dimaafkan. Tu hak betul. Parut lagi ayat. Dan dimaaf jika berbetulan dengan dia pada ketika bangun dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Kita kata memanglah ada pada tempat semayang kita tak cicok. 3 uti ada. Dan masjid tu jarang guna. Surau tu jarang guna. Kita je yang guna. Dia ada tempat, setengah-setengah tempat surau, masjid tempat tertentu di tempat kita lah. Hak yang jarang guna tu tak cicok dengan terawa. Ni memang bersih lah. Orang duk guna sokmo. Bersih. Tapi ada setengah surau, setengah masjid itu dengan terawa tak cicok. Ada. Sebab orang duk cara mana. Baik. Jadi masjid-masjid pendalaman. Hak yang jarang orang duk cara tu ada lah tak cicok. Jadi kawan hak yang mayang pun jadi malah agak. Pakas mayang aja. Tengok tempat tapak kaki tak ada cicok, ya dah. Tapi kalau masa bawah dada ketika sujud ada tak cicok, tapi tak kena pun, baju dia tak kena pun, maka hak tu tidak menjadi masalah. Kalau tidak bersentuh dengan kita, hak tu tidak menjadi masalah. Tu maksudnya dimaafkan. Jadi katanya dan dimaafkan jika berbetulan. Dengan dia pada ketika bangunnya, duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Tempat istinja dengan umpama batu dimaafkan. Maksud dia kita apabila kita qada hajat, di sana ada istilah yang dinamakan sebagai istinja. Istinja ni maksudnya kita menghilangkan apa hak yang keluar daripada dubur kita dan kubul kita. Dengan kita menggunakan alat dia, air ataupun batu dan seumpamanya. Jadi pada hak asalnya adalah air lah. Tapi boleh kita guna selain daripada air. Guna batu, tisu, kertas. Kalau kita guna air, hak tu jelas lah. Tak hilang belaka lah. Ain najis hilang, jirim najis hilang. Sifat-sifat najis hilang belaka. Tapi kalau guna tisu, guna batu, tak hilang belaka. Bau lagi. Kalau tek tangan situ, siung tangan, busuk kau pun bau. Sungguh. Maksudnya bau ada lagi tau. Baik. Bau hak yang ada pada tempat qada hajat. Maksudnya pada anggota kita. Pada kubur kita dan dubur kita. Setelah daripada kita istinja dengan batu dan seumpamanya. Cukup syarat belaka dah. Tapi ada lagi. Bau-bau dia. Hak tu dimaafkan. Tidak khabar. Dimaafkan. Baik. Katanya lagi. Dan sedikit darah. Sikit darah. Ukuran sikit, sebagian ulama kata tengok pada urung. Urung kata sikit-sikit. Urung kata banyak-banyak. Baik. Sedikit darah. Dan tahi lalat. Tahi lalat sungguh dah. Bukan tahi lalat hak duk tubuh kita tau. Dan tanah jalan raya yang najis. Ya tanah jalan raya ni tempat orang pergi lalu, pergi mari, pergi mari. Di sana ada kawasan orang lalu, pergi mari, pergi mari. Kawasan tu juga menjadi jalan kepada lembu dan seumpamanya. Zaman kita payah sikit dah. Kalau zaman dulu mungkinlah. Zaman dulu jalan yang kita lalu saat ni tu nak pergi ke kampung ni, lalu ke kawasan hak yang tidak jalatan tu, kawan hak yang pelera lembu pun ngeret lembu waktu juga. Dan lembu sampai masa nak berak, berak je. Jadi jalan hak yang tepat orang lalu pergi mari tu campur dengan najis. Tiba-tiba kita kena najis pada jalan tersebut tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dimaafkan. Kerana benda tu tidak dapat nak elok. Payah untuk dia elokkan. Tapi zaman kita, dah zaman kita payah nak cari gitu. Pera lembu tepi jalan raya memang orang marah hanya. Orang ripuk lalu. Tapi kalau dulu biasalah kan. Kalau dulu. Katanya lagi benda lagi. Dia nak keboi. Dan darah tuma. Dan kutu anjing, dan darah bisu, dan nanah, dan danor. Danor ni air, darah campur dengan nanah tu lah. Dan air kumang yang ada baginya bau. Air kumang ni benda air luka kan. Kalau kita luka tu biar air putih tau. Hak yang ada baginya bau dimaafkan. Manakala hak yang tak bau, hak tu mengikut pandangan mu'tamad, hukum dia adalah suci. Air, kita kata air necuh, air necuh. Kita
Biasa duk pegang peng semua. Hari tu gotong royong. Bersih kubur, kena pegang caku. Habis hok ni toko sini toko Orang hok yang biasa duk pegang caku, ada masalah. Orang hok yang biasa pegang peng habis necuh sini necuh. Okey, ada air dalam hok putih yang air. Tu sebenarnya pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah suci. Tapi kalau bau, bagus ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan hak yang bau saat itu najis tapi dimaafkan. Baik. Itu maksud dia. Tapi sikitlah. Jangan banyak. Katanya lagi dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya dengan tiada mengetahui akan dia atau dengan lupa kemudian teringat, nescaya wajib mengulangi akan dia. Orang kadang-kadang orang tu dia semayang menanggung najis dalam keadaan dia tak sedar ada najis, ataupun dia sedar sebelum semayang. Kain ni hak yang kecing baru ni ada air kecing tapi sakut dulu gaduh nak tunggu semayangnya saut kain tu. Lepas semayang baru sedar, Allah, kain ni kecing dah ingat nak basuh. Baik, okey, kita ada dua. Yang pertama memang dia tak tahu start daripada awal. Dia semayang dalam keadaan menanggung najis. Lepas daripada semayang baru dia sedar ada najis. Lepas daripada semayang nak tubik wasbah daripada poket. Rasa geli-geli duduk dalam ni, dalam kocek. Tengok cicak mampu duduk dalam kocek. Mojo dak tepik je. Baik. Okey, sekarang ni dia tak tahu, mereka setelah daripada sembahyang dia sedar dia telah menanggung bangkai cicak. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia tahu sebelum daripada sembahyang bahawasanya kain dia najis. Tiba-tiba dia terlupa. Dia guna dalam buat sembahyang. Okey, lepas sembahyang baru dia sedar. Maka apakah hukum dia? Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut kerana antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, tubuh badan dan tempat sembahyang. Wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Tapi ada pandangan yang kedua. Dan pandangan ni dipilih oleh Imam Nawawi dalam sebahagian daripada kitabnya, antara kitabnya adalah Majmu'. Dan pandangan ni juga pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain yang mengatakan bahawasanya andai kata seorang tu telah sembahyang dengan najis yang tidak dimaafkan tanpa dia tahu, melainkan setelah daripada sembahyang, maka sembahyang dikirakan sah, sembahyang dia dikirakan sah yang tidak wajib diulangkan. Dan boleh kita nak ambil pandangan ni. Tapi kalau orang tanya hamba kata mana, ambil pandangan hak yang pertama, kena ulang balik. Tapi kalau kena hamba, ambil pandangan kedua. Malah nak ulang balik. Ia biasa gitu orang kan. Jadi kalau ada dua pandangan, kata ulang, tak perlu ulang. Dia bahang hak tak ulang lah. Dia hak yang coreknya, ulang balik. Tapi kalau tak berulang pun, tidak menjadi masalah. Kerana di sana ada pandangan ulama' mu'tabar. Dan pandangan ulama' mu'tabar adalah pandangan sebahagian daripada ulama' mazhab Imam Syafi'i. Pandangan sebahagian daripada ulama' mazhab yang lain. Yang mengatakan tidak perlu ulang semula. Kerana pernah berlaku kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah sembahyang dengan memakai kasut, tiba-tiba tengah sembahyang, malaikat Jibril kabur, kasut ada kekotoran. Maka Rasulullah pecah kasut. Tengok sahabat tengok Rasulullah pecah, sahabat pakat pecah belaka kasut. Tengok sembahyang. Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah kabur sebelum daripada ni, sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Datuk imam pecah kasut, makmum pecah belaka kasut. Baik. Lepas daripada salam, Rasulullah tanya, dah buat apa pecah kasut? Sahabat kata, sebab sahabat tengok, Rasulullah pecah kasut. Rasulullah kabur, aku pecah kasut kerana malaikat Jibril kabur kepada aku, bahawa dalam kasut aku ni ada kekotoran. Sebab tu aku pecah. Baik. Maka berpandukan kepada hadis ni, Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan, tidak batal sembahyang kalau kita tidak tahu. Sebab Rasulullah tak berhenti sembahyang, bahkan meneruskan sembahyang. Baik. Cuma pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i berpandangan pula sebenarnya hadis ni bukan kami tak tahu, kami tahu. Cuma dalam hadis ni tidak disebut sebagai najis tapi disebut sebagai khabath. Dalam bahasa Arab perkataan khabath makna kotor. Bukanlah semua kotor adalah najis. Ada kotor yang najis, ada kotor yang tidak najis. Ihtimal kotor yang disebut dalam hadis ini najis dan ihtimal tidak najis.
Ada perbincangan bagaimana untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menetapkan hukumnya. Baik. Seterusnya kata dia lagi, dan ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Dia bercakap dalam sembahyang tidak dibolehkan. Kerana dia tidak dibolehkan, kerana dilarang. Dia pada awal Islam boleh nak cakap dalam sembahyang. Pada awal Islam boleh cakap dalam sembahyang. Allahu Akbar. Kalau kita lenirak. Lepas Allahu Akbar tanya, kayak gini nak minum air mana? Tanya orang sebelah. Dulu, mula-mula. Pada awal Islam. Tapi lepas daripada turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka kata sahabat, diperintah kepada kami untuk diam. Ada sahabat bagi salam kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah semayang, Rasulullah tak jawab. Sedangkan dulu, masa Rasulullah semayang, sahabat bagi salam kepada Rasulullah, Rasulullah jawab. Maka lepas daripada semayang, Rasulullah khabar, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama fiqh, dalam sembahyang tak boleh cakap dengan percakapan manusia walaupun sedikit. Maka ulama meletakkan dalam hukum sembahyang ni, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. Sebab tu dalam kitab ni kata ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran. Kalau Quran tak ada masalah. Atau zikir. Kalau zikir tak ada masalah. Atau doa. Kalau doa tak ada masalah. Maka batal sembahyang dengan berkata-kata dua huruf. Sama ada memberi faham perkataannya atau tiada. Baik, untuk hari ni, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Untuk kita beri ruang kepada sesi soal jawab. Jadi kita buka soal jawab sekejap. Sebelum daripada kita berhenti teguh. Wallahu a'lam. Okey, ada tak nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sila Dik Man. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan pergerakan makmum. Contohnya kalau solat berjemaah ada dua baris, tiba-tiba salah seorang makmum, contohnya makmum di barisan depan, dia batal solat, dia keluar. Okay, jadi ada ruang kosong. Jadi makmum yang mana yang di sebelah yang dia kosong tu bergerak, ataupun makmum yang belakang tengok dia kosong, dia yang bergerak ke depan, mana yang lebih afdal? Okay. Soalan yang kedua adalah berkaitan kalau contohnya ayah dia semayang, tiba-tiba mana-mana ada kanak-kanak yang mana dia pakai pampers, ayah dia sujud, tiba-tiba dia datang ke belakang, dia peluk sebagainya. Apakah status, adakah ayah dia sambung ataupun memang dia melanggar najis, kena batal solat atau sebagainya? Baik, terima kasih. Baik. Jadi katakanlah sah pertama dan sah kedua. Tadi kita kata terimam batal, ini bukan terimam, ni orang belakang terimam batal, ataupun sah yang pertama batal. Jadi bila sah yang pertama batal, ada ruang yang ditinggalkan. Mana yang lebih afdal di antara makmum yang berada di hadapan, makmum yang berada dalam sah yang sama, memenuhkan sah dengan cara dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri, ataupun makmum yang belakang dia naik ke depan. Baik. Wallahu a'lam. Ambil dah tahu jawapan. Kena kaji sendiri. Cuma apa boleh kabur satu part saja. Kalau yang afdalnya adalah sudut khusus untuk makmum. Okey. Antara dua itu mana lebih afdal, maka ambil kena kaji sebentar. Cuma untuk makmum yang tertentu lebih afdal makmum saat itu orang belakang naik ke depan. Maka lebih afdal. Tapi orang mana lebih afdal antara orang ni kena gapak ke atau orang ni naik, wallahu a'lam, kita tahu. Waktu kena kaji semula. Cuma untuk secara khusus makmum orang belakang tu lebih afdal naik ke depan sebab lebih afdal dia berada sah di hadapan. Sudut tu. Boleh faham tak? Sudut tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka itu mengetahui kelebihan yang ada pada sah yang pertama. Okey, satu hadis yang lain kata Rasulullah,
khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki adalah hak yang paling awal. Jadi ketika makmum hak yang duduk belakang, saf depan kosong, maka sebenarnya afdal dia naik ke depan untuk merebut kelebihan saf di hadapan. Cuma kalau nak buat perbandingan di antara orang depan naik ke belakang, orang belakang naik ke depan, ataupun orang yang duduk saf yang sama ke apa, kalau nak tanya antara dua tu mana lebih afdal, atau apa nak tahu, wallahu a'lam, atau benda lagi sebenar. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, tengok sembahyang, anak naik kabar, anak naik kabar. Yang pertama sekali, bagaimana cara kita buat? Okey, cara kita buat adalah kita tolak anak. Tolak tepi. Kalau sekiranya anak sana itu menanggung najis, dia kalau kita diimpun najis ketika kita tengah sembahyang, ia tidak membatalkan sembahyang andai kata kita membuang najis tersebut dengan segera. Jadi kalau kita yakin anak kita itu ada najis, bau, apabila dia mari pak kita, dia nak naik atas kita ataupun dia peluk kita, maka kita tolak dengan segera, maka sembahyang kita masih lagi dikirakan sah. Itu yang pertama. Yang kedua ni, kalau kita tak tahu ada najis ke dalam paper dia, sebab baru hari kita tak tahu, baik, maka sebaik-baiknya untuk kita jaga sembahyang kita adalah kita tolak. Tolak seluruh, jangan sikit. Ada semua-semua ni sikit anak. Wah, anda ni kita buat sembahyang ni sikit anak. Tak sebab tolak ni. Ataupun kita sendiri elok, ataupun kita tolak. Lepas tu kalau kita syok, ada najis ke tak dalam paper dia, maka jawapannya sembahyang kita sah. Kerana kita tidak yakin kita menanggung najis. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Soalan yang pertama, Ustaz, kita masuk lidah air, kita baru najis kan. Jadi kata kalau seluruh kita mungkin makan lapuk, kita seret latar. Jadi kalau itu apa kita biasa dengar, maknanya bila dah nampak apa semua kita andaikan ada najis. Tapi sekali mana kita bau macam ada air lebar, jadi 50-50. Dalam masa tu ada kau pakaian kena apa ni, tempat tu boleh dibasuh. Ataupun kadang-kadang berlaku dalam satu tempat ni, kita tengok tempat tu mungkin ada air hijau semua jatuh dalam bekas air lah. Kalau tak ada air hujan kan, tiba-tiba air tu kena pakaian kita. Jadi dari mana mata kita tak nampak, tapi mari dalam perasaan, dalam fikir ada air hijau ni benda tempat dia jatuh semua. Jadi yang kedua, katakanlah kita semangat, kita baca Quran, ada orang semayang, tapi maknanya kita mungkin rasa tak mengganggu dia semayang. Katakanlah walaupun kita baca perlahan, tapi mengganggu juga dia. Dan sepatutnya kita berhenti atau kita lagi. Tapi katakanlah berlaku juga itu, adakah kita berdosa tak? Masih tak? Baik. Jadi untuk soalan yang pertama, kita masuk dalam tanda, kita bau hacip pering dalam tanda. Itu kan kita bau hacip pering. Dia sebenarnya bau hacip pering dalam tanda. Dia pun mungkin ada najis, dan mungkin najis tak ada. Maksudnya mungkin najis tak ada. Dia kadang-kadang orang makan betul buat masuk tu, tapi masih lagi bau dalam tanda. Faham tak? Jelas kan? Dia kan kalau dalam kita menyucikan najis aidiyah, najis yang ada zat dia, syarat dia mesti kita kena hilangkan warna, bau dan rasa. Melainkan bau yang payah untuk dihilangkan maka dimaafkan. Melainkan warna yang payah untuk dihilangkan maka dimaafkan. Okey, mungkin air kecil dia zat itu busuk bau. Sebab kedah jeri, wak kedah habis, jadi kau busuk faham kan? Jadi hak jenis lagu tu bahan keluar bau hilang. Jadi kalau bau tu cukup baik, najis tu tak ada, tapi bau masih lagi ada. Jadi hak tu kita sendiri yang menilai. Jadi kalau jelas akib pergi dan akib hak lagu ni mesti ada yang kecil. Dan hak yang kena pada luar kita adalah yang kecil. Maka jelas luar kita adalah bukan najis. Tapi hak yang kena seluar kita saat itu mungkin air kecil. Sebab air kecil sana sini dia orang
maka seluar kita tetap dihukumkan sebagai suci, kerana kita tidak yakin bahawa yang kena pada seluar kita adalah najis. Okey, jelaskan. Sama juga air hijau. Dia kalau kita tidak yakin bahawa yang kena pada kita adalah air bukan najis, maka tidak menjadi masalah. Contoh kita kata air yang lalu nikit semua sekali, kita kata mungkin lalu kot air hijau apa semua, mungkin ada kemungkinan. Sama mana kita tidak yakin dihukumkan suci. Maksudnya air tersebut tidak dapat menajiskan baju kita yang diyakini suci. Baik. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita sekarang ni kita baca Quran dalam masjid, tiba-tiba ada orang sembahyang. Yang perlu kita baca sebelum daripada ni bahawa bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang meninggikan suara dalam bacaan Quran untuk mengelak daripada mengganggu orang lain. Jadi pada orang baca sedudah, kita baca sedudah. Baik, kita ingat tak ada mengganggu dah dia, tapi rupanya masih lagi mengganggu dia tanpa kita tahu. Adakah berdosa kita? Okey, pada asalnya hak yang kita buat, pada asalnya hukum hak yang kita, benda hak yang kita buat, kira salah ataupun tidak adalah mengikut apa yang zahir di sisi kita. Jadi di zahir di sisi kita tidak mengganggu dah dia, maka hak itu tidak menjadi masalah. Tapi mungkin dia terganggu saat itu kerana sebab yang lain, dia menjadi sensitif. Jika ada orang baca lagu ni tak ada masalah dah, tapi oleh kerana dia ni ada masalah lain, maka walaupun suara hak sikit pun tak boleh. Okey, kita yang tahu gini lah, kita nak faham. Contoh yang ambil khabar sini itu lebih faham. Kadang-kadang bunyi jam tek 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 biasa itu kalau tu tak ada masalah. Tapi kalau orang tu sakit, sakit dulu, bunyi jam tu dia rasa terganggu. Dia tak boleh, rasa terganggu, rasa jam tu mengganggu dia, nak tidur nak boleh. Dia tak boleh. Okey, sekarang ni kita buat apa yang zahir di sisi kita. Kalau zahir di sisi kita saat itu, dan kita tu orang normal lah. Kalau kita tidak kira orang, itu yang orang kira. Ni kita kira dah tidak. Yang orang ramai tak ada masalah. Dan kalau begini kita baca ni, okey, maka dimaafkan untuk kita. Banyak dah selesai lah untuk kita. Cuma kalau dia rasa terganggu tu masalah dia. Macam kita kata suara jam tadi. Kalau biasa suara jam tak ada masalah. Tapi main dia orang sakit gigi, sakit keruk ni, sampai ke denyut sakit gigi tu sama dengan denyut jam. Rasa telefon je. Kita tak tahu gitu. Kan persoalan ni. Kadang-kadang kita nak kepala ni, usah kata suara telefon ke bunyi ni, kencang tau ni. Nak ikut nadi kita, kencang rasa kencang dia jadi gerak. Rasa terganggu. Itu kita ada masalah lain. Itu tak gitu masalah tu. Nak kita jelaskan. Jadi kita tengok pada zahir apa yang di sisi kita, yang mana kita ni memang ambil kira dan tidak. Kalau gini memang tak terganggu daripada khalik dia pada adat ni, tiba-tiba masih lagi ganggu, maka dimaafkan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan